Sebenarnya Yahudi sebelum datang ke Palestin, mereka menjadikan kawasan ini, alam Melayu ini, sebagai mereka punya pusat ataupun markas dalam melaksanakan aktiviti gerakan Zionis. Dan Pulau Pinang juga adalah antara kawasan yang aktif dalam gerakan Zionism pada suatu ketika dulu. Kalau siapa yang kenal nama Sun Yat-sen, siapa yang pergi di Pulau Pinang tu, nampak ada satu tugu besar. Kalau kita kaji balik Sun Yat-sen ni, kita lihat di belakang dia yang memberi dana, yang memberi strategi peperangan, kebanyakannya adalah Yahudi-Yahudi. Disebut sebagai, nama mereka ada William Cohen. So Yahudi-Yahudi ini adalah menjadi penasihat kepada tertubuhnya kerajaan China moden pada waktu itulah. Itu ucapan yang dikeluarkan oleh David Marshall pada ketika itu. Mereka hendak menjadikan Singapura itu sebagai fortress ataupun bastion kepada penubuhan negara Zionis di Israel. Apabila Singapura hendak membawa masuk panglima-panglima daripada Israel ini ke dalam Singapura, mereka terpaksa memasukkan identiti orang Singapura itu, orang Israel itu, kepada Mexican. So dia mengatakan itu adalah identiti Mexican. Waktu itu orang Malaysia dengan Indonesia tidak boleh tahu itu adalah orang Israel. Di Malaysia sendiri, kalau kita lihat, banyak kes-kes yang melibatkan pembunuhan oleh ejen-ejen Mossad kepada rakyat Palestin sendiri pun. Kalau kita lihat kes-kes yang berlaku, ada di UAE dan sebagainya. So, tapi persoalannya macam mana dia masuk? Sebelum ni kita bersama dengan orang kuat IRIS, iaitu Ustaz Syed Isra. Kali ini kita bersama dengan Ketua Pengetahuan Maklumat ataupun Head of Knowledge Management, Ustaz Muhammad Ashraf Farid. Khabar Syekh? Alhamdulillah. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah sarapan tadi? Dah, Alhamdulillah. Sebelum datang sarapan dulu. Ya, kita kantorkan penonton lah, maknanya rakaman ini dibuat pada waktu pagi. Okey, kita hari ini nak bincang tentang projek Zionis di Tanah Melayu. Kita semua sedia maklum, dalam Quran pun disebut wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah. Disebut ada 4 cabaran yang dihadapi oleh Nabi dan juga kita semua. Antaranya ancaman bunuh, ancaman penjara, dikeluar daripada kampung halaman. Satu lagi, perancangan musuh. Maka isu Zionis ni kita tak terlepas. Di Tanah Melayu pun sebenarnya sedar tak sedar wujud. Jadi sejak bila sebenarnya Yahudi mula bertapak di Tanah Melayu? Dan saya yakin orang yang tak minat sejarah pun nak tahu tentang sejarah Yahudi di Tanah Melayu. Okay, terima kasih Saudara Amin kerana sudi menembual kami lah pada hari ini. InsyaAllah. So bila kita bercakap tentang sejarah Yahudi di Tanah Melayu, sebenarnya sejarah Yahudi di Tanah Melayu ni sudah berlaku sejak ratusan tahun dahulu. Ratusan tahun dahulu. Kalau kita buka sejarah, even daripada sejarah Melaka juga, individu yang mempengaruhi Ferdinand dan Magellan untuk meneruskan misi penjajahan ke timur juga adalah penasihatnya adalah Kriptoju ataupun orang Yahudi yang keluar daripada kota Spanyol waktu itu dan menjadi penasihat dan financier dan juga pemodal kepada Raja Portugis dan juga Raja So founder dia juga adalah Yahudi? Founder dia juga adalah Yahudi. Dan kalau kita lihat juga, sejak daripada, kalau kita buka daripada teks-teks lama Melaka, siapa yang mengkaji sejarah Melaka akan melihat even kubur pertama orang Yahudi, di Tanah Melayu juga dicatatkan, kalau ikut dalam buku Jewish Identities di Southeast Asia, mengatakan bahawa kubur itu telah ada sejak tahun 1254. So pedagang Yahudi sebenarnya telah berdagang di Tanah Melayu sejak tahun 1254 lagi. Kita biasa belajar sejarah, pedagang Muslim ada sejak dahulu kala. Rupanya pedagang Yahudi pun sudah lama. Sudah lama lagi bertapak. Sudah lama lagi ada di Tanah Melayu. Dan kemudian kalau kita sorot balik ketika era penjajahan British dan juga Belanda di Tanah Melayu satu ketika dahulu, kalau ramai yang mengetahui tentang Syarikat Hindia Timur Inggeris, SHTI. Kita belajar sejarah dulu. Kalau kita buat kajian, macam kami buat kajian tentang siapakah pemodal ataupun pemilik saham kepada syarikat SHTI Inggeris pada ketika dahulu, adalah kebanyakannya adalah kelompok-kelompok pemodal Yahudi. Majoriti daripada pemilikan saham SHTI didanai oleh pemodal-pemodal Yahudi. So kita lihat itu adalah satu rantaian sejarah ataupun pengaruh Yahudi yang agak lama, sejak 500 tahun dahulu ke Tanah Melayu. Dan
Baru sekarang kalau kita lihat sejak 1900, tahun 2000 baru Yahudi datang secara beramai-ramai, dan kita akan ceritakanlah selepas ini bagaimana Yahudi datang secara beramai. Yang pastinya pembukaan tadi pun is an eye opener pada orang yang sama ada minat sejarah maupun yang tak minat sejarah. Tiba-tiba bila tengok, wih, betul. Okey, sebelum saya pergi soalan kedua ni, sebab kita bercakap tentang Zionis di tanah Melayu. Okey, soalan saya, adakah semua Zionis adalah Yahudi dan semua Yahudi adalah Zionis? Soalan ni soalan yang menarik. Kerana ramai orang bertanya, adakah semua Yahudi adalah Zionis? Kalau kita lihat, tidak semua Yahudi yang memiliki ideologi ataupun fahaman Zionis ini. Kerana kalau kita lihat, even di Israel sendiri ada Yahudi yang tidak mendukung fahaman Zionis ini. Dan mereka menentang pada idea Zionis ini. Dan kita lihat juga tidak semua, maksudnya pendukung Zionis ini juga ada di kalangannya mereka bukan Yahudi. Malah ada juga orang yang berbangsa Yahudi adalah pro-Palestin. Ada juga di antara mereka yang pro-Palestin, terutama mereka yang memperjuangkan hak asasi dan sebagainya di barat, dan ada di antaranya adalah mereka yang pro kepada perjuangan Palestin. Dan menarik tadi sebut tak semua juga pendukung-pendukung Zionis adalah Yahudi. Ada juga non-Yahudi. Ada juga non-Yahudi, dan kita akan lihat pelbagai, maksudnya cara mereka untuk menyebarkan fahaman Zionis di kalangan penganut bukan Yahudi, even di kalangan orang yang beragama Kristian dan juga di kalangan orang yang beragama Islam, ada mereka yang pro kepada Yahudi Zionis ini sendiri. Okey, itu fakta menarik kedua. Okey, daripada situ saya nak pergi kepada latar sejarah gerakan Zionism di tanah Melayu dan kenapa, apa motif mereka sebenarnya menubuhkan gerakan Zionis di tanah Melayu. So ramai orang bila dia bercakap tentang gerakan Zionis, kita akan menumpukan gerakan Zionis yang berada di Eropah, sama ada di zaman Hitler dulu, ataupun gerakan Zionis yang berada di Timur Tengah. Ya, dan kalau biasanya Palestin lah. Palestin lah kan. Ramai orang akan bercakap di negara Osmaniyah dan sebagainya, akan tertubuhnya gerakan Zionis. Tapi tidak ramai yang tahu bahawa gerakan Zionis ini sebelum adanya konsep negara bangsa pada hari ini, boleh saya namakan alam Melayu. So gerakan Zionis ini sudah ada sewaktu mereka menubuhkan gerakan Zionis di Timur Tengah, mereka juga menubuhkan gerakan Zionis di alam Melayu ni lah, di Asia Tenggara, di Asia ini. So kalau kita lihat gerakan Zionis di Asia Tenggara ini, satu fakta yang kita kena tahu, sebelum Zionis berpindah secara beramai-ramai ke Palestin, antara tempat yang mereka berhijrah antaranya adalah di Shanghai. China. Saya ada menulis dalam buku Pencinaan Malaysia, menyebutkan fakta bahawa seramai 22,000 orang Yahudi sebelum mereka pergi ke Palestin daripada Jerman dan sebagainya, Austria, mereka pergi ke Shanghai seramai 22,000 orang. Dan kalau kita lihat, ada 3 kelompok Yahudi yang pergi ke negara Asia. Satu kelompok Yahudi Harbin. Harbin ni Yahudi yang duduk di utara China. Kalau kita lihat di Russia, mereka selepas revolusi Bolshevik, mereka berpindah secara beramai-ramai ke Harbin. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut Yahudi Sephardi. Yahudi Sephardi ni banyak mereka menduduki di kawasan-kawasan port, di pelabuhan dan sebagainya, kerana mereka ini berniaga candu waktu tu. So parang candu dan sebagainya. Dan candu dulu adalah satu bisnes yang besar. Sangat besar. Sangat besar. Dan mereka duduk kebanyakan di negara-negara port di Shanghai dan sebagainya, dan juga di kawasan seperti di Singapura. So sebenarnya Yahudi sebelum datang ke Palestin, mereka menjadikan kawasan ini, alam Melayu ini, sebagai mereka punya pusat ataupun markas dalam melaksanakan aktiviti gerakan Zionis. Dan kalau kita lihat secara sejarahnya, pertubuhan Zionis yang pertama ditubuhkan pertama sekali di Burma 1906. Selepas Burma di China, selepas China di Singapura, di Surabaya, Indonesia. So what do you expect bila dah keliling kita, Singapura, Indonesia dah ada, tak kalah Malaysia tak terkena langsung. Dan Pulau Pinang juga adalah antara kawasan yang aktif dalam gerakan Zionism pada suatu ketika dulu, selain daripada Singapura. So mereka menubuhkan gerakan ini sejak tahun 1900 lagi sudah berada di tanah Melayu lah. So kalau kita lihat apa peranan kelompok Zionis ni, contoh kita pergi pada China lah kan, macam mana kelompok Zionis ini, kalau siapa yang kenal nama Sun Yat-sen, siapa yang pergi di Pulau Pinang tu, nampak ada satu tugu besar Sun Yat-sen. Itulah orangnya. Sun Yat-sen ni disebut sebagai bapa revolusi China. Sebab apa yang dia buat adalah dia meruntuhkan dinasti Qing. Tapi daripada mana dia mendapat idea untuk meruntuhkan monarki dinasti itu? Kalau kita lihat pada waktu itu, waktu yang sama juga revolusi Perancis yang berlaku di Eropah. So
Sun Yat-sen ini adalah digelarkan sebagai orang yang mendapat idea daripada gerakan Freemason, idea liberty, equality dan juga fraternity dalam untuk meruntuhkan dinasti Qing. Kalau kita kaji balik Sun Yat-sen ni, kita lihat di belakang dia, maksudnya yang memberi dana, yang memberi strategi peperangan kebanyakannya adalah Yahudi-Yahudi, disebut sebagai nama mereka ada William Cohen. So Yahudi-Yahudi ini adalah menjadi penasihat kepada tertubuhnya kerajaan China moden pada waktu itulah. So kalau kita lihat peranan dia sangat besar pada ketika itu dalam menubuhkan gerakan tu. Dan Sun Yat-sen sendiri, kalau kita pergi di tanah Melayu, contoh parti yang ditubuhkan di tanah Melayu ialah Kuomintang. Sun Yat-sen ni bila dia lari daripada China, dia pergi ke tanah Melayu dan dia menubuhkan Kuomintang. Kuomintang ini hari ini adalah parti-parti yang terlihat parti-parti Cina, MCA. MCA contohnya adalah daripada gerakan yang disebutkan Kuomintang tadi. Itu antaranya lah sejarah-sejarah yang berlaku. Menarik. Bila diceritakan kisah sebegitu, ada tak motif spesifik kenapa tanah Melayu? Sebab kalau cerita tadi, ialah dia ada berkaitan dengan networking dan sebagainya. Kalau tujuan yang sangat-sangat detail, ada tak melalui kalau kita lihat fakta sejarah? Salah satu sebab kenapa Yahudi ini menempel sekali, sebab kita lihat dia bersama-sama dengan gerakan imperialism British dan juga Belanda pada ketika itu, dia mendanai mereka. Sebab apabila penjajahan itu dilakukan, salah satu metod penjajahan adalah untuk merampas sumber, untuk mengaut sumber. So bila mana orang tu dah pergi perang, tukang buka jalan, dia akan masuk. Maksudnya perdagangan dia punya bisnes dia akan mula untuk orang kata mengautlah hasil dan sumber yang ada pada waktu itu. Dan kalau kita lihat daripada sudut fakta sejarahnya, individu yang paling kaya di di Southeast Asia pada waktu itu, pada zaman itu adalah Sir Messiah Mayer. Dia adalah founder pada gerakan Zionis yang pertama di Singapura pada tahun 1922. Disebutkan kekayaan dia pada waktu itu 3/4 daripada kekayaan alam Melayu ini dimiliki oleh Messiah Mayer. 3/4 kekayaan. Program AP Podcast ni, kita berbicara tentang isu-isu Zionism. Dan kami nak bagi tahu pada orang menonton ni, kita memang baca buku-buku teori konspirasi, cuma kita tidak obses, kita tak taksub, kita tak gulu. Dan kita berasaskan fakta. Semua cerita yang Ustaz sebut tadi, sumbernya mana? So kebanyakan daripada sumber-sumber bila kita buat kajian ini untuk membezakan daripada teori konspirasi, kita buat kajian empirikal lah. So kita rujuk balik kembali surat-surat lama daripada gerakan Zionis sejak penubuhan dia, dan juga buku-buku yang diterbitkan oleh akademik pengkaji-pengkaji khas dalam bidang hubungan Yahudi dan juga Asia Tenggara inilah, Sino-Jews dan sebagainya. Dan saya sendiri pun ambil kursus di Coursera, ada kursus tentang hubungan antara China dan juga Israel, sejarah hubungan dia. Saya ambil kursus di Coursera untuk dapatkan sijil. Maksudnya kita belajar secara akademik. Bukan bersumberkan TikTok dan YouTube. Bukan itulah. Google sebab kita dah tulis benda ni sejak tahun 2016, 2015 lagi, sebelum adanya even TikTok pun tak muncul lagi lah pada waktu tu. Dan saya sengaja establish benda ni supaya yang menonton tahu kita bukan sembang kencang semata-mata. Okay. Daripada situ saya pergi pula kepada persoalan Perdana Menteri pertama Singapura adalah daripada bangsa Yahudi. Yes. Saya nak minta ceritakan sikit tentang kenapa pertama Singapura dijadikan sasaran. Dah establish sikit tadi. Dan apabila beliau juga diberikan gelaran Jewish Land in the East, Singapura ni. Silakan. So kalau kita lihat antara tempat yang menjadi markas kepada gerakan Zionis ni adalah di Singapura, kerana Singapura ini pada waktu itu adalah sebuah kota entrepot yang kaya dan banyak ter-establish pada waktu itu bisnes-bisnes yang besar. So gerakan Zionis ini dalam order mereka nak menubuhkan negara Palestin, mereka perlu mempunyai dana yang untuk membeli tanah-tanah di Palestin, dana-dana untuk membuat universiti. Dan dicatatkan pada ketika itu, saya baru terbaca pada tahun 1922, Albert Einstein. Kita kenal semua Albert Einstein. Semua kenal kan, fizik yang terkenal dan sebagainya. Dia pernah datang di Singapura pada waktu itu atas jemputan delegasi Zionis untuk mengumpulkan dana penubuhan Hebrew Jewish University di Tel Aviv. So Albert Einstein mengutip dana untuk menubuhkan universiti dan datang ke Singapura bersama Messiah Mayer ni untuk menubuhkan universiti di Palestin. So apa kita boleh summarize di situ? Adakah Albert Einstein juga dikatakan ejen Yahudi? Dia adalah Zionis dan dia secara
secara susul galurnya dia adalah Yahudi. Dan secara relatifnya Dia juga adalah pendukung pada gerakan Zionis. Dan mereka menguasai bukan saja lapangan dari sudut ekonomi tetapi juga lapangan dari sudut intelek iaitu pendidikan. Dan tadi balik pada soalan tentang David Marshall. Ya. David Marshall adalah Perdana Menteri pertama Singapura. Ya, betul. Secara negara bangsa ni yang wujud pada hari ini. yang kita bincang ni. Dan dia adalah Perdana Menteri Singapura yang pertama dan menyupport ejen kepada gerakan Zionis. Dan kalau kita lihat saya baru ni sempat buka arkaib lama Singapura. Baca balik akhbar Israel Like. Dia menubuhkan gerakan Zionis ni ada akhbar ada Israel Like. Maksudnya Israel cahaya lah. Ya. So Cahaya Israel. Cahaya Israel. So bila tengok satu ucapan yang dikeluarkan oleh David Marshall pada ketika itu adalah mereka hendak menjadikan Singapura itu sebagai fortress ataupun bastion kepada penubuhan negara Zionis di Israel. So dia menjadikan orang kata seolah-olah Singapura tu headquarters lah pada ketika itu. Dan David Marshall ini kemudiannya kalau kita lihat walaupun dia tidak lagi menjadi Perdana Menteri Singapura tetapi pengaruh Israel ataupun Yahudi di Singapura kita lihat pada hari ini sangat-sangat kuat. So benda ni memang satu benda yang telah berlaku sejak ratusan tahun yang lalu. Signifikannya bagaimana pula dengan hubungan Singapura dan Israel kini? Okay. Kalau kita lihat even Israel tu sendiri baru-baru ni sebab Lee Kuan Yew dah meninggal dunia. So banyaklah dia keluarkan surat-surat lama dia mendedahkan macam mana dia membentuk negara Singapura pada hari ini. Lee Kuan Yew menyebut Singapura yang terbentuk pada hari ini adalah negara yang dikelilingi oleh jiran-jirannya adalah neighboring countries is a Muslim countries. Correct. Juga Indonesia dan juga Malaysia dan juga Brunei dan sebagainya. So dia mengambil inisiatif apa yang Zionis menubuhkan negara haram mereka di Israel. Sebab Israel sendiri adalah negara yang ditubuhkan neighboring countries adalah negara Muslim. Ya. Jadinya Lee Kuan Yew menggunakan adaptasi ataupun model negara Zionis itu untuk menubuhkan Singapura. Saya bagi satu contoh. Pada tahun 1965 disebutkan dalam surat Lee Kuan Yew sendiri macam mana mereka mengimport ejen-ejen daripada Mossad dan juga tentera-tentera, panglima tentera daripada Israel untuk menubuhkan skuadron-skuadron tentera. Panglima batalion-batalion tentera Israel. Bukan saja supply melatih prajurit-prajurit Singapura tetapi juga memberikan bekalan senjata, teknologi dan sebagainya sehingga tertubuhnya skuad tentera Singapura. Itu baru satu sudut dari sudut tentera militeri, belum lagi kita sudut dari sudut ekonomi bagaimana pengasasan bank-bank di Singapura, belum sebut dari sudut teknologi, pendidikan dan universiti dan sebagainya. So benda ni satu orang kata package yang lengkap bantuan macam mana Singapura berdasarkan surat-surat Lee Kuan Yew sendiri. Berdasarkan surat-surat Lee Kuan Yew dan juga timbalan Perdana Menterinya lah, Menteri Goh dia. Dan kalau kita lihat kat sini, hubungan antara Singapura dan Israel adalah sehingga ke hari ini Singapura baru saja menubuhkan orang kata kedutaan, adalah negara Asia Tenggara pertama yang menubuhkan kedutaan di Israel. Singapura menubuhkan. So kalau kita lihat dari sudut ekonominya, Singapura hari ini ada lebih kurang 1.5 bilion USD dolar hubungan direct bilateral trade dengan Israel. Dan bukan saja Singapura, negara-negara di Asia Tenggara seperti Filipina, seperti Vietnam, seperti Thailand juga adalah antara negara-negara yang banyak melakukan bilateral trade dengan Israel, terutamanya dalam aspek teknologi, pembelian senjata. Cuma yang Israel bengang sangat ni orang kita Malaysia. Sebab saya baca dalam surat dalam ada tulis ada tulis dia kata Malaysia is a nut crack paling pecah. Orang kata kalau paling payah kita nak pecahkan kepala degil lah. Tak nak menerima normalisasi hubungan dengan Israel ni dan juga Indonesia. Bab tu kita bangga. Itu kita bangga sebab tu dia nampak kita sebagai satu threat, sebagai ancaman kepada gerakan Zionism. Sehubungan dengan itu, saya nak relate sikit yang tahun 65. Bukankah Singapura keluar daripada Malaysia pada tahun yang sama? Adakah juga ada kaitan dengan isu Zionism ini? Dan juga Malaysia sebagai crackhead kepala? Sebab ketika itu kalau kita lihat, pada ketika itu memang dinyatakan dalam surat itu, apabila Singapura hendak membawa masuk panglima-panglima daripada Israel ini ke dalam Singapura, mereka terpaksa memasukkan identiti orang Singapura itu, orang Israel itu kepada Mexican. So dia mengatakan itu adalah identiti Mexican dan sebab dia waktu itu orang Malaysia dengan Indonesia tidak boleh tahu itu adalah orang Israel. Kalau tahu memang sensitif lah pada waktu itu. Sebab tu dia terpaksa memasukkan identiti dan sebagainya supaya orang Malaysia dan juga Indonesia tidak tahu
kita ada import orang daripada Jewish untuk form the Singapura tu lah. Oh, itu cerita yang tidak ada dalam buku teks. Tapi dia dah dikeluarkan dalam buku akademik lah. So maksudnya buku teks tak masuk lah. Sekolah tak masuk, tak masuk. Tapi buku akademik di peringkat tertinggi ada. Okey, bila bercakap tentang kewujudan Zionis di Singapura, ada juga cakap-cakap mengatakan bahawa Zionis ini masih lagi wujud di tanah Melayu sampai ke hari ini dengan kewujudan kelab-kelab seperti Rotary Club, Lions Club. Adakah itu benar? Dan yang kedua, kalau benar, adakah kita wajar risau ataupun benda dah lama? Sebab kalau kita lihat even di Singapura sini, kalau dulu kita pernah tahun ketika pandemik, saya ingat waktu saya tengah tulis report mengenai kedatangan kapal terbang Israel yang melintas ke ruang udara Malaysia. Siapa ingat kan tu kan? Saya ingat lagi, dan menteri pertahanan pun buat statement pada waktu tu. Dan kita tahu antara Singapura ini menjadi bukan sarang lah, kalau istilah sarang tu macam nampak maksudnya hub ataupun lubuk lah kan, kepada aktiviti ataupun teknologi transfer. Company ETA ni adalah company terbesar persenjataan Israel, mengimport ke significant amount of GDP Israel tu disumbangkan oleh ETA, dan dia beroperasi di Singapura apabila kapal terbang itu melintas kerana dia hendak melaksanakan ujian bersama dengan tentera Singapura pada ketika dan untuk melepasi sesuatu ruang udara mengikut definisi undang-undang, itu bukan benda yang kecil. Semudah itu kan. Terus kan. Dan kita pun tidak tahu apakah di situ wujudnya kerjasama dan sebagainya. Itu sebab dia hidden hand. Sebab itu dah termasuk dalam isu-isu keselamatan, isu-isu keselamatan nasional. Dan kita lihat dekat di tanah Melayu sendiri, di Malaysia sendiri, kalau kita lihat banyak kes-kes yang melibatkan pembunuhan oleh ejen-ejen Mossad kepada rakyat Palestin sendiri pun. Kalau kita lihat kes-kes yang berlaku ada di UAE dan sebagainya. Tapi persoalannya macam mana dia masuk kan? Dan dia memanglah kalau kita lihat hari ini dia tak bodoh lah kan, takkan dia nak menzahirkan dirinya sebagai Zionis, Yahudi dan sebagainya. Dia bukan boleh masuk melalui syarikat-syarikat yang ditubuhkan, jadi influencer melalui company pemodal. Lah ini bankers ni ramai Yahudi, tapi kita pun tidaklah sampai directly tanya dia siapa dan sebagainya. Takkan nak kata bos Yahudi ke? Yahudi pula kan. Tapi dia orang dominate the industry itself kan. So macam mana dan sebagainya, itu satu benda yang kita kena lihat, bahawa ancaman itu bukan saja dari sudut keselamatan ketenteraan, tetapi juga boleh berlaku dalam dimensi dan spektrum yang lain. Secara ideologinya, secara orang kata ekonominya, secara perdagangan, dan ini kita kena lihat dalam satu package yang lengkap lah ajaran. Saya bersembang dengan seorang sahabat saya, Ustaz Hariri Daud. Dia cerita pada saya, ada seorang mahasiswa diupah oleh Israel untuk menangkap pelajar Palestin di sebuah universiti tempatan. Adakah itu sesuatu yang normal dalam konteks saya tutup dulu lah iPad ni. Kan? Sensitif kan? Dalam konteks sebuah negara berdaulat. Kalau kita lihat kat sini, dia telah gerakan Zionism sendiri. Macam tadi soalan saya tak jawab lagi. Yang Freemason tadi. Yes, sambung terus. Jadinya kenapa Freemason tadi, dan macam mana dia boleh merekrut pelajar-pelajar pelajar tadi untuk menangkap UAE dan sebagainya. Saya tuan tahu universiti mana. So ini adalah kaedah rekrutmen Zionism. So dia melaksanakan untuk kalau kita bayangkan, dia adalah kumpulan Yahudi. Tapi untuk merekrut orang di luar Yahudi, bila mana kita nak menegakkan sebuah negara ataupun kita nak melaksanakan agenda di peringkat global, sudah tentu Yahudi sendiri tidak cukup. Player, maksudnya pelaksana Yahudi sendiri tidak cukup dari sudut manpowernya. So dia perlu influence orang lain untuk bersama-sama dalam perjuangan ini. So sebab itulah kalau kita lihat, antara yang mereka tubuhkan gerakan seperti Freemason, Secret Society dan sebagainya adalah usaha untuk merekrut orang yang bukan Yahudi ke dalam kelab tersebut. So di situ adalah cara-cara mereka untuk merekrut melalui satu Secret Society tadilah. Kalau yang tadi orang di UAE itu mungkin melalui jalan perisikan, dia bagi duit ke dan sebagainya. Dia bagi duit, dia bagi iPhone. Dia bayar rumah sewa. Rumah sewa bukan biasa, rumah sewa 2 tingkat. Sebab dia ada duit kan, dia boleh. Seronok kawan. Dan satu trend yang sebenarnya berbahaya untuk politik di Southeast Asia sendiri adalah rise of Christian Zionism. Christian Zionism. Di Singapura, ideologi Christian Zionism ni, sebab itu bila kita tanya pengganut Christian sendiri, mostly evangelical, apa stand dia terhadap Israel?
kebanyakan akan positif terhadap Israel. Kerana dia telah menyuntik melalui ideologi Kristen Zionism dan penganut Kristian di Southeast Asia ni 200 juta, hampir menyamai 280 juta orang Muslim. So itu adalah satu populasi yang agak ramai di kawasan Asia Tenggara ini. So mereka menggunakan gerakan Kristian untuk infiltrate melalui ideologi Zionism. So ini kalau nak baca lanjut, boleh baca Sang Nila Utama and the Lion of Judah, buku karya Ian Buchanan. So tu dia ceritalah secara spesifik, empirical data, apa church-church yang bukan menjalankan. sembang kosong ni. Bukan, banyak lagi kita boleh kalau nak cerita betul-betul lah tentang bahaya Zionism. Dan yang saya sebut kelab-kelab tadi, adakah kita kena risau ataupun it's just a club? Saya rasa kita kena menjadi objektif dekat sini. Maksudnya kita bukanlah nak menjadi konspirasi dengan terlalu mengatakan semua apa yang dirancang adalah melalui pertubuhan ini, tetapi kita tidak menidakkan terdapatnya ancaman sekiranya mereka membawa ideologi-ideologi yang bercanggah dengan identiti Islam dan Melayu di tanah air ini. So kita kena menyiasat, maksudnya di sini secara objektifnya Freemason ni apa? Apakah perjuangannya, apakah agendanya, apakah tujuan dia menubuhkan gerakan di sini. Dan kalau kita lihat di Bukit Jalil itu, Grand Lodge of Freemason di Bukit Jalil adalah antara yang terbesar di Southeast Asia. So kenapa perkara itu berlaku? Tak apa tujuan? Kalau mereka kata mereka adalah sekadar gerakan brotherhood ataupun fraternity biasa, okay, fine. Tapi kita kena menyiasat sebab terdapat apa orang kata sejarah yang panjang sebenarnya. Kita boleh ceritalah tentang gerakan Freemason ini. Saya sendiri pun membuat kajian terhadap gerakan Freemason ni. Kalau kita lihat dia satu gerakan yang panjang lah. So menyentuh benda-benda yang sensitif. Satu episod ni lah. Kita hari ni kita akan bercakap tentang gerakan Zionism. Tetapi Freemason sendiri kita boleh lihat secara objektif. Kita nak mengenal Freemason ni apa, sebagai apa. Saya rasa kita boleh bertanyakan soalan sedemikian. Akhirnya, bagaimana sepatutnya kita orang beriman menangani isu ini? Adakah kita kena berada dalam keadaan hazar, berhati-hati, waspada sahaja, ataupun what's next? Salah satu sebab seperti ayat Quran yang dibacakan oleh Saudara Amin pada awal rancangan tadi, kita diberikan peringatan untuk waspada dengan strategi musuh. So strategi musuh ini dia bukanlah perkara yang mudah untuk kita baca. Sudah tentulah dia tidak menzahirkan strategi ini di surat khabar, memberitahu secara terbuka dan sebagainya. Dan ini memerlukan saya rasa satu minda yang kritis dan objektif dalam kita menyoal kembali apakah realiti yang sedang berlaku pada hari ini. Maksudnya jika kita disajikan dengan peristiwa sebegitu, kita perlu menyoal kembali adakah sebenarnya peristiwa itu begitu jalan ceritanya ataupun kisahnya, ataupun terdapat permainan di sebalik di sebalik cerita itu. So benda ni kita perlu melaksanakan analisa. Ada kita punya, kalau saya sendiri di Iris, saya punya ni portfolio antaranya adalah kita untuk memantau perkembangan berita secara setiap hari. So kita akan melihat berita pelbagai bahasa, kita akan lihat, maksudnya kita lihat apa pola-pola peristiwa yang berlaku. Bukan hanya baca berita harian tulisan Malaysia Sinar Harian. Tak cukup lah. Tak cukup. New York Post semua baca. Satu dunia punya berita kita kena pantau. Kita kena tengok apakah perjalanan gerakan, trend dan sebagainya. Sebab kita tidak boleh bermudah-mudah, sebab kalau kita mengeluarkan kenyataan dan kita menakutkan orang Islam, salah kenyataan kita, bahaya. Ataupun kita pula berdiam diri, itu pun juga bahaya. Dan saya rasa kita kena melihat benda ini secara objektif lah, menilai ancaman-ancaman di sebalik apa yang berlaku dalam gerakan Zionism ini. Maknanya melihat sesuatu secara objektif, factual dan data, bukan hanya berteori atas penakkulan pemikiran kita semata-mata. Dan kita kena merangka strategi bagaimana untuk mengatasi strategi musuh tersebut. Betul. Daripada kita duk sembang agenda orang, kita kena tanya pula apa agenda kita. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak di atas perkongsian hari ini. Terima kasih. Nanti ada tajuk lain pula insya-Allah. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.